Class notation. Ini pun perlu jugalah. Dia sebelum nak start inspection, kita kena confirm dulu kapal ni di cover which notation. Kadang-kadang dia memang ada equipment yang can towing, tapi tak, dia punya notation tu tak ada. Can handling tak ada. So tak ada parti yang datang and bagi assurance that equipment ni dah certified by the regulation. So confirm dulu. Kalau tengok dia start and tak lah, patut notation tu tak. Bila sebut tak, ada dulu I think last 7 years ada perdebatan regarding for the tak ni. Ini bukan yang luar punya debate lah, ini internal debate masa PMSSB. Adakah push tak tu consider tak, ataupun dia separate notation, ataupun dia tulis push tak, pushing tak, or towing tak. Bila dia assign tak, dia cover dulu pushing and towing. So jangan pening kan. Kalau dia sebut tak tu dah cover dua-dua lah. Ada masalah lah, issue dah cover. So dekat dalam notation nanti you akan jumpa bintang hal C plus, ada satu line bawah. Itu tak perlu risau lah untuk you inspector, tak perlu risau sebab sebenarnya itu lebih kepada fully cover by class or partially cover by class. Dia punya hal yang also machinery. So itu lebih kepada between dia and the insurance kalau jadi apa-apa. So itu don't bother. And then dia akan beritahu berapa limit untuk navigational punya ni lah. Dia akan tulis unrestricted navigation apa semua tu, itu normal dia. So call sign you boleh dapat lah dalam certificate, serti radio apa semua dia akan tulis lah call sign. Dalam kita punya inspection, the most important dekat nombor 9. Dekat nombor 9 ni yang akan make sure apa rule kita pakai dekat GRT. Sebab dia ada standard rule berbeza GRT dia. Kalau GRT lebih pada 300, which certificate akan jadi conventional, which certificate akan jadi non-conventional. Nanti saya explain dekat list of certificate. Okay. GRT itu very crucial untuk tentukan which requirement ataupun rule you akan pakai lah. Okay. Date of delivery. Ini you boleh dapat dekat, kalau kapal tu lebih pada 400 gross tonnage, you boleh tengok paling simple dekat IOPP supplement. Dekat supplement tu dah tulis date of delivery. Ataupun nanti you minta dia class status, dia akan beritahu date of delivery. Jangan tertukar, dari 3 date. Date of sign contract, date of kilit, date of delivery. Paling penting date of delivery untuk evaluate, especially kapal yang bila ada dalam PTS Petronas kata di 12 tahun bagai, kita count daripada date of delivery. Kita tak count daripada kilit ataupun construction date. Tapi ada certain requirement dalam safety equipment, dalam safety radio, dia based on date of construction. Mana daripada dia sign contract. Sebab dia akan tentukan jaket tu jadi macam mana, pakai knock ke, pakai buckle ke. Itu ada cerita dalam LC code. Okey, LOA normal lah, dia cari lah minyak kapal. Dia ada LOA, LBP, macam-macam lah ada. So LOA ni overall punya length. Okey, engine maker. Engine maker ni apa pilihan ni kita ni. Kalau dia dapat, dia bagi kita ni kata kan. Cuma untuk record, kita kena record lah. Okey, BHP, power untuk engine. Itu pun boleh dapat dekat class status and also some of certificate lah. Especially kapal yang 400 nak. Kapal 400 gross tonnage and above lagi senang pada kapal bawah pada 400. Aku lebih suka kapal 400 ke atas ataupun 500 ke atas. Aku tak suka bawah pada 300. Susah. Okey, propeller type. Ini LPP ataupun CPP lah. Lepas tu material tu, hal material tu steel ataupun ni lah, aluminium ataupun okey, mooring pun pakai apa? Fiberglass. Fiber. Ada aluminium. GRP. Yang mooring pun Asyad tu pakai apa? Steel lah. Yang baru tu kan. Ada yang aluminium. Okey. Jadi Mahal kapal sekarang, owner site office. Officer apa? Okey lah, ini representatif untuk owner lagun. Kalau teknik tu tidak apa? Kan, betul tak? Betul. Dengan telefon number NSS tu, I think okey, ini part yang crucial. Sebab kebanyakan kita nampak pertama personal from the seagoing. Dia tak bagus dengan kepala.
Yang dia tahu bila dia bayar, dia ada sedikit ni, dan office dah take care. Sedikit apa yang keluar kat kapal tu, office yang akan deal dengan authority. Betul? Yang kita tahu, kita maintain dia sedikit. Itu biasa terjadi dekat agency goal. Then I'm not saying that it's wrong, but at least you still need to have information on this. Bila you dealing, especially bila you naik untuk jadi inspector lah. Sebab ini adalah basic knowledge yang you kena ada. Okay. Kau tu nombor. Kita tengok sedikit ada berapa. Ini common sedikit. Kita ada 26 sedikit. Ada lagi yang kita isi. For example, balap skuter. Kalau tak lupa nak masukkan. Okay. Kita kupas satu-satu lah. Kalau ada benda yang tertinggal, saya sendiri lah. Saya kupas mana yang saya tahu ni. Yang saya tak dengar. Certificate of registry, semua ni. Except for Murimu ada registry, tak ada. Ada kan? Pakai buat license kan? Buat license as a registry betul lah. Tapi kalau kamu dapat nombor ni lebih pada 24 meter, tak ada. Semua ada registry. Registry tu normally ada yang letak original, ada yang letak fotokopi. It's up to you as an inspector. Nak raise as observation ke tak, kalau you tengok fotokopi, nombor. Macam saya simple. Kalau you nak jadikan dia as original, walaupun fotokopi, ikut endorsement dia. Mana yang dapat company department kata itu full copy. Itu takut ada self-fabricate ke information dalam registry tu. So registry saya dulu registry dia kena endorse per master. Betul. Tapi sekarang bukan tak required, tapi dia ada lagi method lain online. So it's up to you. Kalau you rasa you perlukan dia endorse juga, go ahead, boleh find it. Kan? Tapi it's not consider major lah. Sebab dia ada online system to take care. Dia online system lah. Tak, aku belum tahu. Tapi aku tahu boleh tu online. Sebab dulu masa check tu memang ada nama captain. Ni tengok ni lah, tu agreement. Tu agreement dia. Kan? Betul. Dia bukan endorsement tu. Bukan sikit. Dekat backlist dia. Setiap master naik, dia kena hantar ke market untuk endorse. Tu registry ni memang permanent. Lagi you tak tukar particular dalam tu, yang major amendment dalam dia punya registry tu, kan itu dia takkan tukar. Kalau kau dah nama pun, dia strike through dia. Jadi kalau check ni, apa di sini fokus tu expiry tu Ada tak ada ya. Macam ni biasanya saya tulis expiry itu permanent lah. Tulis permanent expiry permanent lah. That's it. Not applicable lah. Kalau you nak tulis remark, kalau you baca tulis je lah bila issue ni. Sebab kita tak boleh nak berfikir banyak di stapler. Bila kita bagi kat semua udang pun okey. Ada few thing yang aku rasa terlepas pandang kalau kita punya develop sedikit ni. Tapi baru kita revise. Bukan kita dah revise lagi. Nanti bila cukup 4 tahun dah tersebut, kita take a look in the bit dan kita upgrade. Okay. On this, kalau expiry date permanent lah. Itu permanent je. Okay. I think it's clear right? Okay. Tanya sedikit. Permanent also. Selagi dia tak tukar dia punya we call weight dalam ni. Okay. Can you tell me bila kita patut tukar tangis? Okay. Taman saja berapa persen? Berapa persen bila kau kena buat iklan test balik? Kau syuk order lama. Otak. Dia selalu lama dulu. Berapa persen kau kena buat iklan test balik kalau kau ada modification, major modification? Ha? 1%. Light sheet. 1% tukar light sheet, ada setengah dulu kata 2%. Dulu dia pakai 2%. Sekarang LR ke mana? Kita dia 1%. Ya, light sheet tukar 1%, ada major modification lah on the structure. Ini bukan cerita yang orang kata secondary structure. Ini cerita primary structure. Dia refer requirement mana? Di kelas tu. Kelas. Ada juga menjadi dalam line requirement. Kata lah tu satu kau buat. Classroom memang stated clearly 1%. Then kau kena buat inclining test balik. And then of course bila you buat inclining test, balis set mesti keluar baru dia. Okay. Sebab tu bila kau belayar kalau kau buat new building especially siapa yang akan implement building nanti untuk dua tak, dua tu. Okay. LNG. You kena tahu bila masa nak buat inclining. Sebab
Normally kapal baru bila sailing dia tak ada lagi we call stability booster apa semua. Kelas akan based on the declining test punya result. Lepas boleh belayar untuk temporary nanti dia kita endorsement untuk final test stability. Jangan tiba-tiba kapal baru datang, tiba-tiba korang siapa kapal baru. Taklah contoh. Sampai dia ada preliminary stability boleh. Then loss. Kau kata tak boleh belayar ni preliminary bukan final. Betul? Aku agree on the certain reason. Sebab final consider habis lah. Mana dia check everything lah. Tapi normally kelas akan pun dekat ni, declining test report. Dia takkan bagi certificate online ataupun certificate selagi declining test itu tak buat and is consider pass. Walaupun pada preliminary stability tu, dia pun dekat declining test. 1% or 2% flagship berubah, automatically kau kena buat declining test baru. Okay. Ada question tak untuk tanya set? Permanent set. Kalau ada equipment buat tu lah. Itu tak melibatkan primary saja. Kalau yang It depend on class. Kalau dia accept that one is part of the cargo, ada setengah dia bagi reason cargo dengan syarat dia buat stability calculation. bukan machinery ni, dia lebih kan. Betul. Bot tu tak besar mana tapi machinery dia betul. Dia ada calculation. Ada calculation. Like ship dia tak macam dia kata terus. Macam contoh kalau crane and everything dia ni. So itu dah effect dia punya ni kan. Betul. Tapi kalau dia consider we call temporary cargo, ada setengah kelas dia bijak. Dia tak akan put permanent dekat deck. Dia akan buat post slot dia. Slot pakai dia lah. Slot ke ataupun temporary supersting bagi. Okay. Itu dia tak decide as a ni structure kapal. Dia decide as a cargo. Bila decide as cargo, dia suruh buat stability calculation. Habis kuat pun dia suruh buat addendum dalam stability book. Bukan yang major modification pada. Untuk stability saja, dia tak cerita pasal structure. Sebab dia tak permanently attached to the deck. Tapi once kau well dekat deck as a permanent structure, itu dah kira concern of the class. Yang mana itu under class item. Kapal tak, jangan risau lah. Kau jalan di pun ni, kapal offshore. Semua tu. Mezzanine deck everything. Itu yang betul lah. Itu kalau kau put as a permanent structure, well dekat deck. Structure main deck, dua terus permanent. Itu yang kita rosak kat kelas. Kelas akan beritahu, okay look, actually dah tukar 1%. Tak nak keluar lagi. Diving chamber pun baru tak boleh lah. Ha? Diving chamber. Diving chamber, kalau dia permanently attach dengan main deck, ingat tak? Kalau dia diving chamber, kalau dia just slot, bukan dia permanently well, bagi structure tu sendiri. Itu kau sedih takut dalam kelas. Dia kira si fastening je lah. Ya, dia kat sifat ni. Mana dia tu boleh buat turun. Boleh remote ni. Dan dia nak you tengok dekat stability ya biasanya. Ataupun dia sendiri buat analisis untuk stability. So kalau benda tu nak permanent atas takbut, kena buat inclining test lah. Yes. Aku simple lah kalau dalam special tu. Agak pening complicated class minta confirmation. Senang. Kita bukannya parti untuk decide. Jangan letak nama kita in the middle untuk tanggung something that bukan kita punya budget. Kan? Kalau kau tak confident dengan kargo yang bawa atau barang yang dia attach on that, senang je, suruh kelas decide. Owner dah bayar itu semua. Dalam servis annual survey dia bayar lah sebenarnya. Dia tu consultancy ni. Suruh dia come back dengan kalau kelas kata okey, kita okey. At least kita punya Selamat lah. dah ditanggung oleh certain parti lah. Kan? Dan dia selayaknya beritahu. Okey. Tapi kalau certain takut tu dia program on the ni constant. So we decide to pasang additional. So additional tu maybe can get to more set. Maknanya dia jadi permanent ni untuk betul-betul rekod. So itu dengan buat kelas tu dia Setahu aku lah, kalau just aircon apa semua tu tak efek banyak, tak sebab banyak. Biasanya ini kita cerita satu yang well, mana you modification dekat structure. Biasanya kalau you replace normally orang takkan replace daripada besar ni buku soal ni aircon sekarang tapi kuat tu letak Tak, sini dia jadi isu untuk yang temporary untuk atau bukan kena tak untuk proses bagi okey. tebal ekor ni tak. Tapi kalau macam saya cakap lah, if you not comfortable with the changes or modification, Confirm with then class. confirm with class.
So kau dekat bukan melalui kau jadi email beritahu aku ada buka account everything, what is the documentation ataupun survey yang diberikan. Sebab by right kita tukar compressor macam tu dan tukar spek yang sama. Setelah kena identify tu juga orang ini design. Dalam offshore kita panggil MOC model, iaitu exchange. Management of chain. Bukan je orang ini design. Daripada kita akan buat business assessment apa semua, assessment itu berdiri power supply everything. Dalam all pun kita lepas. Tapi syarat kelas pun kata okey. Itu limited lah. Kalau kelas naik buat lagi. Tambah kelas punya. Orang panggil professional service. Nah, kita akan bagi satu report, kelas statement. Kita dah tahu sedikit. Tak bawa ni lah. Kita akan tahu, kita akan verify, it's all okay. Follow kelas pun lebih ikutlah professional kita. Jangan tanggung benda yang bukan kita punya risk. Live. Minta Live tak cukup parti ni, yang tak cukup betul-betul subscriber. Patutnya bagi jawapan. Macam mana? Bukan kita. Bagi segi rule, walaupun kita audit inspector akan tukar inspector, kita tahu benda. Kalau kita tahu, kita tak dapat kita say yes or no. Bukan for the IBO regulation. Sebab kita ada class survey and also authority. Estate. Let them decide. If they decide already on a certain reason dia lepaskan kapal itu, kita tak kata no. Kita akan follow. Okay? Okey, janganlah pun ada modification dekat lampu tu. Ada pun tukar equipment je lah kau kan. Jangan kau tengok takut tu modify banyak-banyak. Tak ada. Ada ke? Yang dari chamber tu tak takut kan? Lupa buat bas kan? Tapi dia nak plan nak letak dekat atas tabut. Jangan di chamber. Tempat tabung. Dekat tabut. Dia kata kalau yang Makin menggila meri kita ni. Asal boleh. nak hutan Tak tu. mahal kalau ada meliput, tak lepas banyak tak meliput tak mahal. Tapi kita go pada kelas sedikit. Untuk yang biasa datang daripada offshore ataupun maintain, not new, kelas sedikit. Ini satu-satunya sedikit yang kelas tidak. Maknanya, you ceritakan segala study MBS, LR apa semua, dia ada pancing kat sini. Dekat kelas itu je cert yang ada privilege ni. Cert lain bukan ada ni. Kelas cert dekat situ, aku tak ada dia punya soft copy. Tapi kalau untuk software tu, kelas cert the most important notation dia. Notation and also kita tengoklah. First kita tengok validity cert. Dia normally harmonize 3 tahun. And then kita tengok in the back dia ada annual endorsement dengan certificate survey. Okay. Kalau tak faham macam mana survey punya schedule berfungsi, minta class status. Dah dengar class status? Class status report tu satu nanti untuk certificate and also record for the class. Kalau ada apa additional info yang dia ada recommendation ke apa, class status tu. Lepas tu aku kalau naik kapal, tu satu tujuh class status dulu sebelum aku nak decide macam mana inspection tu. Class status tu kalau tak ada highlight, class status still ada dekat kapal tu, dia Class status macam ni. Class status dia boleh print out bila-bila masa dia nak. Walaupun status tadi kelas tahu. You mesti ada satu password yang you dapat daripada kelas. Jadi bila you naik, dia bagi yang di 3 bulan ni. Jangan share. Kalau boleh hari ni atau semalam. At least kita tahu kapal tu kelas tak naik dan ada new recommendation. Okay. Dan kalau you naik buat survey untuk tabung nanti, aku nak kelas status paling latest. Kalau kita pergi, kalau kata tak boleh lah aku tak bagi, bullshit. Dia boleh download. Kalau kelas tu proper DB, ABS apa semua, dia boleh download. Bila-bila masa ni, either dia tahu tak tahu. Kalau tak ditunggu, bagi rekomendasi. Sebab mungkin dia hari nanti, tuan. Kalau berat nak bagi tu, mungkin dah hari nanti. Lepas tu aku sampai Izzuan aku tak naik sali. Seminggu. Izzuan aku tak naik sali. Jasa Marine. Banyak sangat aku nak kabur. Banyak sangat ada sorok kat belakang. Jasa Marine. Okey. Class status very crucial. Minta. Ada sekali lagi. Class status minta. The date of inspection terus dia download masa tu. Print out hard copy, evaluate apa memoranda ada, apa recommendation ada. Dia akan bagi sekali dia date sekali. Kadang-kadang dia tulis memoranda, tapi memoranda tu ada date. Few sampling to be enforced on the 1st April 2023.
Dia letak memoranda, dia tak finding ataupun recommendation atau class of COC. Dia tak letak COC. Tapi bila memoranda tu is highlighted yang kata take untuk enforcement, bila kau pergi dah lepas pada date tu dan dia tak comply lagi, is a recommendation ataupun finding. Sebab dia dah tak obey apa yang regulation nak. And then recommendation dia ada unit. Macam-macam mana you tak agree, contoh kapal dia speed lock rosak dekat bridge. Kemudian dia kata aku dah beritahu kelas dah letak recommendation, next dry dock baru repair. Macam mana you tak agree pun you kena accept. Sebab authority dah berkati-kati ataupun dah decide. Itu pentingnya class status. Dekat class status tu juga dia akan beritahu particular kapal tu dia address apa di OC, lepas tu pula engine dia berapa besar. And then yang paling penting schedule of survey. Sebab kalau kau tak faham macam mana basic untuk baca schedule of survey on the basic philosophy, class status dia nak kena mati. Kalau dia dapat satu date, dia dah review tu belum, class status dah beritahu you or off you ataupun belum masuk dulu. Kita pernah dalam pilot ni kita boleh minta ke kan? Oh boleh, apa tak boleh? Sebab kan kita ada pre-bidding declaration lah. Dalam tu macam sedikit lebih kurang macam juga lah. Tapi semua tu declaration. BBI. Kalau kita nak attach dengan Ya. benda tu boleh. Ya. Guna master inspection, guna as a pilot ke inspector? Pilot lah. You inspector tadi. MCI inspection, you inspector tadi. You bukan pilot. Itu masalah dia. Sebab bila dia naik as a pilot, you punya fokus dah jadi pilot. Bila you say, okay, sekarang ni aku tukar head inspector, aku naik. Jadi aku impartial, aku neutral. Kau kawan aku pun kalau salah. Bila atas tiket inspector, you boleh ada right untuk minta class status tu. Dan ni untuk kapal yang plan masuk. Dia kecil macam pre-bidding inspection. Oh, so ini kita cerita MCI. Pre-bidding tu aku rasa itu internal rule korang. Aku tak tahu apa yang kau minta. Aku cerita ni untuk MCI 3 bulan. Class status tu. Okey. External orang external Boleh. boleh dapat. Boleh, sepatutnya dia simpan kat on board. Biasa You ada ada right lah. kau minta. Kalau you nak tahu status kapal tu. Boleh sedikit yang tarik-tarik. Sama pula. Ada ustaz apa dia tu. Faham? Master kedap bulan minta. Bukan tak ada. So macam benda tu update tiap bulan. Ada baru macam kita contoh kita nak inspection, maksudnya dia nak kena get ready 2 days paling 2 atau 3 days lah before inspection. Bahaya bila nak longside dulu tu. Orang nak balik awal. Tak joy Joy yang boy tu. Hantar SMS. Biar IK rekod lah. Record. Tank test tu. Tapi tu bilang Flooding tu nak check angle of Tak flight. pasti. Ha? Tak pasti. Kan yang dia evaluate dulu. Tak. kan dia letak balas dengan dibalas. Ni ada. Nak bagi angle of flooding nak check tu. Ni kau masuk dalam tu, dia punya tu, kau dia floating kan kau. Tengok dia. Angle of flooding kan dia kalau ada satu angle kan air Dot dia line hanya balas. terpakat ataupun mandatory to comply untuk kapal 24 meter ke atas. Bawah Tu yang dia kata IMO yang GZ curve tu bang, yang ada angle of flooding tu kan. Itu lebih kepada voluntary. Mana kau Kalau dapat dia ada benda? disebut, kalau tak ada tak salah. Ayu bagi. Tapi syarat Mana? dia kena ada dot line assignment punya. Limited edition kan. Orang lama. Kau libat datuknya. Tapi kalau dia kelas di saksi. Kalau rumah dia. Sebab Nak kelas balik. malam nak suruh dia maintain dot line assignment. Dot line assignment dia bukan dot line sedikit kan. Tapi ni Dia banyak satu kali itu kapal akan besar. pasti dia akan beritahu you punya Kita tak cash tahu. cover berapa Dah pada buat lesen ni lah. buat berapa tinggi, rally Kau berapa bagi tinggi. banyak pun. So Jason, ni the best maksudnya before kita going to inspection tu, maksudnya dia punya latest tu class of apa certificate apa class status tu, maksudnya seminggu before tu the best lah. Ke macam mana? Kalau you dah masuk, macam saya tak ada masa. Saya tu dah. Bos saya sign macam tu, kalau dia tak tahu tu kapal dia apa. Malam tu baru. Eli kita tahu lah kalau sebab kita bapak angkat Eli kita Kalau dia Nizam masuk, kita boleh saya Nizam
siapa-siapa lah. Diorang ada bincang diorang Kita tak ada masing-masing. access lah. Macam aku suka kita diorang. Sebab that's my routine day. Ada orang lain. Kita boleh lah. Nak pergi Maksudnya kita go to day to Pasal day. Kita tahu dah lah. gaji sama. Kita dah tahu dah lah kapal macam ni macam mana nak buat. Tapi macam korang Untuk is a pilot. Ini jadi pilot. Lepas tu kalau Inspection is one of the task. betul tak kat buat dengan Taufik tu. Kalau you tak sebelum awal, you buat prepare dulu. berasa model ni lah tiap-tiap Tengok betul ni. apa yang very kan expired. Sebelah dengan 12 tu lagi bad condition. Tak nampak. Itu lagi bagus. Jadi sebelah 15. Ni ambil seat tu. Okey, log line Dah tercop 24 meter. Apa item log line? Kat WhatsApp tu kau nak public. Stability booklet log line. Oh. Moonwalk log line. Handrail log line. Station. Van. Ventilation. Hash cover. Hash coming. Log line. Datang mangkuk. Watertight door. Punya coming kat bawah tu. Contoh itu watertight door. Dia melangkah. Dia melangkah. Kan? Dia punya height tu. Ada dulu. Log line. Yang tinggi, yang tinggi. Watertight door is log line. So apa-apa ni melibatkan integrity is log line. And also protection of the crew. Okay? Sila sekali ni. Kita saja Okey, sebut aku MCI nak ke spesifik pasal kat 12. Kalau kau rajin, normally aku tak tulis bila last anniversary lah. Ha, kita mana kita tahu dapat. Sebagai leader, kita nak tahu kapal tu dah Tak kisah. go to anniversary bila. Ha. Adakah dia dalam window of annual ataupun dah expired or what. Aku rasa Besok kita kata kita sebelah 12 kita buat MCI lantak lah. Kita nak tengok yang paling teruk kan, paling kurus kan. At least kita belajar sama tengok apa yang Bin, esok MCI kita buat sebelah 12 lah. Suggest sebelah atau 12 lah. Buat MCI. Ha, kita nak tahu yang paling teruk kan. Kau nak tahu apa show ni? Dia ya, tahu. At least kita belajar. Nanti Yang kat selesai. belakang ni. Jangan jual dia packer. Tak ada, esok kena buang pilot. Aku boleh ada knowledge sikit. Kalau dia kata annual last certificate aku bukan driver. Boleh tu sebab Ataupun at least dia orang kita pun tahu memang condition dah teruk lah, kita pun tahu. Dengar certificate isu Dia tak ada sabut pun nak buat video pun. Tengok Kalau lah you esok macam rasa mana. parti yang isu So, tak ada tu, movement. ada weight untuk membaca you, siapa yang leader tu, you letak dia tu. Tapi for me, I put last anniversary lah normally. Sebab saya nak beritahu yang kata tu kapal dia dah perlu anniversary dalam window yang ditetapkan. So, Okay. So far so good kan? boleh kau naik 16 je. Tenang lagi dah. Semua kamu. Sekejap. Panas kan. Okay, safety, keep safety construction. Dia dah kom yang aku terlain-lain. Bila sebut convention Tak is pasal one. nak masuk you. Solas. Untuk safety construction, solas requirement is for 500 construction level. Hebat. Bawah 500 bukan tak perlu ada. Tapi orang sebut non-convention punya certificate. Dia slightly change ataupun beza sikit lah dengan log line safety construction punya form yang 500 ke atas. Dekat sini normally untuk 500 ke atas punya lambang dia akan tulis dia last 2 bottom inspection lah. Jadi you dapat agak safety construction punya requirement dalam solar agak heavy ya, honestly. Dalam antara chapter-chapter dalam solar, safety construction bagi saya paling heavy. Dia akan cerita pasal safety of the public, cerita pasal paneling dalam you punya accommodation. Fire door tu kena comply Type dengan A, B, which C. type of fire door. Lepas tu emergency fire pump, main fire pump stability booklet. Lepas tu garbage punya receptacle lah orang panggil. Garbage bin lah. Ada dalam satu form. Ikutkan dekat kapal, tak boleh pakai plastik. Betul. Kalau ikut law, semua kena steel ataupun non-combustible material. Tak kita steel, cakap non-combustible material. Bin aluminium boleh lah. Dia kalau plastik dia tu dengan combustible. So dia proof. Fireproof. Tapi kita tak pernah betul-betul fully follow lah kan. Aku cakap tu lah, simple je. Kita ada hati dan perasaan lah dengan lain. Kita ada tolerance untuk kita punya special. Ada certain ni. Factual is one thing. Flexible lah. Ada benda yang kita boleh bincang. Ada boleh selamat. Kita moderate. Agak-agak kita tengok Bincang dia kan. kapal kita gaduh. Dan ada lagi satu dua plastik dekat ni. Kalau nak pinjam mata, dia pinjam mata. Dekat saya tak kisah. Kecuali satu kompartmen dia saya tak nak lepas. Dia tu aku tak nak lepas. Dia tu mesti untuk dalam plastik material. It's high risk punya kompartmen. Panas. Heat. So dia tu ada tolerance sebagai pula biasanya.
Ada lupa plastik je, kayu. Even though lampu punya double. Lampu punya kamu itu lain punya cerita. Itu lain punya cerita. Yang naked light kan. Itu lain punya cerita. Lampu punya kamu patutnya ada kod tu. Dia bukannya just lampu dekat macam kat rumah FS kita. code, IP FS code. IP punya kod dalam Fire safety system kod, ada bawa kod lampu kan ada kod firefighting kan ada dia punya additional Kompak apa mungkin untuk kan. electrician, electrical part. Jadi sini ada Dengan lampu dia tak pakai yang kat rumahnya. yang di Kat rumah kita siring, betul? Siring. Dia tak pakai gitu. Dia pakai IP. Ada IP 24, IP 36, dan IP 52, IP 56. Ada 4 oli. Dalam enjin room 56. Mana high spec lah. Semua ada dan dah go through all the process of manufacturing lah. Beri punya tarikh. So, safety construction yang 20 tahun, kapal 500 ke atas, formation 500 ke bawah, non-formation, tapi still kena. Kita nak kupas banyak, dalam soalan tu kita tak kuat rasa kan. Tuan dia selalu baca soalan. Kadang-kadang kita kuat pukul. Ini soalan, not require lah. Baca untuk mengelak. Tapi masa tu masalah dia baca separuh. Dia baca dia ikut yang mana dia nak je. Dia baca dia mengelak. Yeah. Dia tak nak comply. Dia ambil yang kat tengah, yang kat belakang, yang mana tak ada spell out. Diskaun. So you baca sendiri soalan kan. Tapi itulah. Nak baca buku law ni bukan dia baca buku novel. Betul. Honestly aku cakap. Kalau orang tak tahan, orang tak baca Itu buku law. itu Sebab buku law dalam solas mampu everything. Dia banyak connection tu dah ada kod. Itu tu lesson code, itu tak ada code. Lepas tu kau ambil tu section ni, ambil section tu. Oh, lah buku tengok kita. Solas tengok kita, mampu tengok kita. Kita pun dah tulis. Okey? Okey. Chief Safety Equipment Certificate N4E. Ini penting lah. Ini penting sikit sebab dalam 4E dia ada 4E. Dalam safety equipment dia ada 4E. 4E itu akan copy certain information daripada approved safety plan. And dia punya construction safety plan mesti based on the rule and requirement and plastic punya requirement. So macam ni kalau kita nak tahu berapa banyak LSA, FFA apa semua, kita bisa copy dulu lah. Lepas tu baru saya tengok saya plan. Okay. Kalau lah kata sub information kita tak ada dalam tu, kita tak tahu maksud dia dalam tu tak cerita. Dalam ni tak cerita. Maknanya dalam 4E tak cerita, dalam certificate tak cerita, kat mana rekod kita nak ikut? Ada satu rekod. Kalau 4E tak, you nak tahu ada contoh you nampak tu tulis dulu. Ini lepas itu normal lah, offshore. Ini hot limit lah. Yang geng ni kata rescue boat, confirm lah. Sebab dia tak nak comply certain requirement. Okey. Tapi as kita inspector, kita kena betul-betul tahu kat mana, kalau form E tak cerita, dekat safety plan pun tak cerita, kat mana lagi rekod kita. Dan satu lagi rekod, lagi detail. Ada tak? Dulu manager operation. Mana? Ha? bukan konsep tu. Nak tengok safety equipment report. Safety equipment report ada 42 page. Dalam tu dia cerita semua type of LSA-FFA. Jenis macam mana dia pakai, brand apa. Sampai tahap macam tu. Kelas kena isu satu rekod. Setiap kali new bidding ataupun tukar kelas, dia kena check satu-satu dari CFFA. Contoh, rescue boat boleh tak apa? Fast rescue boat. So kita senang untuk decide. Rescue boat apa? Rubber. Rubber jenis macam mana? Maknanya line drawing apa? Wahai. Dari Wahai lah. Okay? Tak tahulah apa nama, tapi dia very detail lah. Betul. Dia akan cerita everything. 42 page. Dalam mana? Safety equipment boleh. Equipment record. Safety equipment record. Tak, dia separate. Sebab record tu permanent. Lagi kau tak dah nak kapal, kau tak spare, record tu still maintain. Kecuali kalau kau dah tukar equipment apa, Barang jumpa kalau juga. kelas wear, dia akan Pasti simpan. pada record tu. Tak safety equipment dia selalu yang tu je lah yang safety equipment sendiri. Form E. Dia pegang
tinggal satu normally kalau kapal besar. Kapal kecil dia ada kat office. Tapi sebenarnya itu dekat office, dekat kapal. Dia kena simpan. Kalau kita punya dekat yes. Kelas yang buat kan. Aku jarang cek belakang tu. Kalau aku tengok ada penentangan yang sengit daripada ship mana, baru aku buka. Itu sudah terasa dah. Nampak kita tak agree on a certain leader, nak kata itu requirement kau cakap tak apa semua. In the middle, kau buka. Lepas yang mana tak salah ni. Betul. Ada juga yang berani. Betul ni kata, soalan hati ni dia tak dapat. Sampai nak buka soalan. Sambil-sambil dia anggut. Siapa tu? Siapa tu? Iban solat betul tak? Sebab dia lebih hebat daripada solat. Okey. Kami percaya. Okey, safety equipment dia tak ada intermediate sendiri. Dia ada annual, dia ada chronicle. Untuk kapal more than 500. Untuk kapal less than 500, dia ada chronicle all the way. Setiap tahun. Senang cerita dia tak ada annual sendiri plus minus 3 bulan sebenarnya, hairan. Tapi sebab mandat kita ataupun flight set kita bagi harmonize untuk certificate, kita follow je lah. Kan? Sebenarnya safety equipment tak ada plus minus 3 bulan. Tak ada window. Less than 400 dia chronicle dia. Ibarat macam renewal dia tak tahu. Renewal sendiri tak tahu untuk safety equipment. Tapi sebab kita dah harmonize, kita tak nak nanti datang 3 bulan pertama datang untuk safety equipment dia. Lepas tu plus datang untuk 3 bulan terakhir tu untuk sedikit lain. Jadi dia datang sekaligus lah. Kita okey lah kalau dia buat lebih pada anniversary date tu. Nanti equipment dia tak ada intermediate sendiri. Annual sendiri pun tak ada untuk less than 500. More than 500 dia ada satu annual chronicle. Annual chronicle. Okay. Ada isu tak? Safety equipment? Ada question tak? Ada? Jangan banyak-banyak lah, dia akan juga tengok. Aku tak tahu kok. Aku pun. Aku belajar agak. Ya, betul. Betul. Ada setengah supplier dia tak boleh untuk cover during dia transport. Yang proper supplier dia akan beritahu dia tunjuk gambar gunting. Dia pakar gambar gunting, dia gambar gunting dia pakar. Dia jangan dengan gunting. Once dah install ni lah. Kalau dia tunjuk gambar gunting, dia tak gambar gunting, dia pakar. Jangan gunting. Jangan gunting. Memang ada protection. Pada ada certain pressure dia akan putus sendiri. Tapi yang problem dia dekat yang strap warna hijau. Biasa warna hijau. Kau tanya aku tak tahu. Transportation itu kan. Aku pun tak tahu sure transportation ataupun ada certain pressure dia akan terjadi sendiri. Tapi nak lebih selamat. Kau kan? Macam mana tu? Dia kena hantar sekali baru kan? Dia kena ingat, dia bukan soal FSC, FFA dia. Kena ingat. Dia terlibat dengan ISO 92 MSC. Walaupun, okey, ingat. Walaupun kapal bawah pada 500 MSC comply. Walaupun dia tak carry MSC cert, itu rule mandate Malaysia. Okey, you nak tambah orang, you nak carry contoh kan. Sekarang ada 20 orang ni, you nak tambah jadi 30. Of course recommendation dia akan ni lah. Betul. Tiba daripada 4 itu tak nak, betul. Dia tak terbuka ISO 92 lah. Terus automatically crew accommodation dia guna go survey balik. Siapa survey pandai? Bukan tak buat. Banyak proses dia. Dia bukannya LSFFP je. Bukan tambah LSFFP je. Dia sebab jenis ni. Kalau dekat offshore kata lah. Dia nak bawa passenger tu ramai. Jadi dia punya dalam tu memang dia tak benda betul lah kan. Tapi dia tambah lah crowd tu. Okey. Proses tu dia boleh buat. Kalau dia carry as a passenger, okey. Dia tak 3
itu okey. Cuma mungkin dia kena tackle on the life jacket, light itu saja. Itu mungkin kita boleh escape lah. Itu pun subject to the class seperti mungkin dekat certificate dia ada main sikit, kita tambah. For fashion tu apa semua kita survey lah. Okey, kita takut dia nak tambah untuk tidur. Okey, kalau kapal tu kru 20, accommodation 40, dia nak letak orang 20 lagi. Kata dia, itu hanya terikat dengan expression. Special purpose ship. Yang mana bawah pada 60 special purpose ship, tak perlu ada any amendment untuk ini ada certificate, cukup dengan apa yang buat untuk passenger tu. Itu lebih pada isu dengan passenger tu. Tapi kalau accommodation memang 20, kru memang 20, tiba unit kapal dah jadi 40, nah kita tu ada major modification lah. Major modification bukan setakat LC tadi. cabin tu civil system. Dah benda kira tu lah. Cukup ke tak untuk instruction, tak untuk you punya 40 orang besar. Harga Sekali. kalau kau nak ambil instruction besar gila. Nampak kecil, ha? Banyak kerja. Ya, Betul. Banyak benda duduk nak kan, buat. duduk je. Kelas kena tak usah. Tapi biasanya kalau kita SOP ni, maka itu memang berpenuh siap. Semua nak kerja. Okay. Any question? Kita akan lambat lagi buat question. Kerja kita Itu. Kadang-kadang kita tengok semua kan. Kita pernah ingat Adakah cuba boleh dan adakah civil system tu has been approved yang baru? Dia semua 40 pack. Sebab kita tengok plan, dia akan tulis dalam certificate sini. Due to the due to the work overload lah. Kalau lagi 20 orang setiap ini kira 40 tak pas. Interesting to know lah. Interesting to know knowledge lah. Tapi untuk job ni Dan the best part is semua support. Tak pakai terus. Tak pakai terus. Good bad. Jadi aku buat special mark. Itu. Oh my. Orang Malaysia dah dia. Upah satu-satu dia balik. suruh datang Sungai Udang dulu. Suruh datang Sungai Udang tu buat ni. Jadi cuma straight. Okey. Lihat. Safety radio. Macam safety equipment lah. Dia akan cerita berapa radio equipment. Equipment apa yang stock on board. Okay. And then safety radio ada intermediate juga. Dia ada renewal on Dia intermediate dia Setiap tahun dia renewal. Maksudnya dia start every tahun. Kapal pilot Rotani ke atas ke, pilot Rotani ke bawah pun, dia tak tahu renewal. Sama juga cerita dia. Dia harmonize, kita bagi dia tahu lah untuk Kalau Amun dah buat satu tahun, kenapa nak buat intermediate? ini pun dia ada record dia sendiri. Kan? Kalau zaman Dia macam tak safety equipment juga. Oh, tapi Dia ada intermediate record macam berapa contoh page, dia berapa nak buat belas page luar lah. lepas tu Radio. lain. So kalau nak tahu lebih detail type of radio yang dia pakai, tengok record dia. Dia ada form R. Bila Form siapa R is very basic lah. yang jadi Dia ada kelas B, dia ada requirement form. cakap mahu Dia akan tulis semua. apa di store. Semuanya bila dia naik on board, Ya, nampak cakap dia aja tak besar. Yang mana itu radio equipment tak tahu dah cabut. Ada VHF di kapal ni. Contoh. Anda akan cakap, memang kapal ni design memang VHF ke? Jangan percaya terus. Tengok form R. Kalau form R kata ada MF, HF, sebab dia nipu. Iman tu bukan sebab dia tu, sebab dia nipu. Kita orang nipu ni kita paling sure. Tak jujur, tak jujur. Faham? Try. Aku lawan lepas. Itu bukan dia tu. Jangan dia bincang orang tu tu orang. Bukanlah Wan. Discussion. Negotiation. The middle, you call win-win situation. Yeah, we used to share. For the sake of the sake. We want Oh. at least dalam seminggu kena repair. Now, Immediately. now on kalau tengok guru baru nanti kita tengok immediately. We want itu je. Tak ada Tak ada kan? Mana yang mana? Tak ada Yang baru. tadi immediately mana? P1, P2 je. Oh, yang 3 tak boleh 90 hari tak ada. Immediate dengan 10 hari je. Mana ada pakai 3. Itu bawah rule apa eh? Maksudnya Yang punya pakai Ovid extended. Synchro. Sekarang kita ada P3 lah. Tak ada. Kita ada P1, P2. P1 immediately notification, P2 sebulan kita bagi 10 hari. Sama. Ini requirement baru by Ovid punya. Lepas ni korang pun tak boleh pakai dah yang korang punya 7 hari P1. Nombor. PY immediate. Immediate tu maksudnya mesti ada. Repair terus lah. You takkan bagi kapal lagi P1 tu tak terus.
Kalau dia tak ni Tak dah boleh tak jalan lah, bos dah saya tak dah. bot dah. Kapal banyak Orang punya perbincangan ni, kita dah bincang yang first. Oh dah apa. Baguslah boleh share nanti. Aku talk about the risk. For example, kata cuma sertifikat expired. Takkan kau nak bagi kapal belayar sama seminggu? Betul? Contoh kelas cert expired, takkan dia bagi kapal belayar seminggu? Kelas sertifikat overdue annual survey, takkan dia bagi kapal belayar seminggu? Sorry, betul tak? In 1 minggu tu, kalau ada apa-apa kapal tu, siapa nak tanggung risk? Siapa nak jawab? Dia tanggung. It's not simple as that. Betul. Sebab dia nak Yes, tutup betul tu je. yang susah tu. Tak, gini. Sebab dia orang fikir pasal operation. Commercial. Commercial business. Kita operate Bonus. not based on the risk. Kena mak lah. Kita based on operation. Komplain Kita banyak, punya komplain. when we decide to do inspection. Satu hari. Based on the operation. Itu orang panggil conflict of interest. Selalu jadi ke? Betul. Okey, aku beri gini je. Betul. Belum korang bergaduh dengan aku dah bergaduh dengan KJ Ashraf. Okey, apa kita buat untuk offshore honestly ya. Silap lah NT tak ada. Bila ada P1, untuk P1. Silap NT tak ada. Ada 2. P1 ada 2. P2 ada 5. Cucuk. Form lah. Apa tu? 25. Tak macam main main. Tak yang cari selama tu. Betul lah. Selalu banyak lagi. Okey. Kau nak follow dia. Okey. Lepas tu Contoh, kau return fire bukan pump minggu dia kau rosak. dapat. Ada operation pun jangan dia. Apa nak kena Main jalan. fire pump kalau rosak bukan P1. Ingat main fire pump kalau rosak bukan P1. Emergency fire pump rosak P1. Oh okey. Barang yang ada depan nama emergency semua P1. Oh, banyak. Semua barang emergency P1. P1. Emergency lain. Itu consider. Kalau contoh kau ada 3 pump. Kau ada balas pump. Kau ada balas pump. Kau ada bridges pump, kau ada GS pump. Boleh lah. 3 pump ni main pump namanya. Kau up to Dia kena standard tukar, betul lah. tak? Standard lah. Kalau satu rosak, itu To maintain apa. kalau tinggal satu je pump, Yang bridges dia pump, sama untuk cover semua itu dalam pump. Accident tu. Tukar kan. Patut dia. Kau tak ada redundant. Mati itu habis. So bagi tekanan kita Itu aku Dua dah repair. tahu. At least daripada 3, Tak satu repair, complain. 2 rosak, satu dah boleh repair, set. dia jadi drop jadi P2. Boleh Sebab sih dah ada pasal backup. ada. So maksudnya, Ya. how we decide P1, P2 dia ada Mana zaman orang kata pasal seni sikit. sini. Otak you dah kena buat risk assessment sendiri. Okey, P1 kalau dia tak boleh buat contoh emergency fire pump dia tak boleh buat fire pump ataupun katalah you nak decide main fire pump to P1. Tiba-tiba kapal nak on operation. Apa patut you buat? You nak kapal berjalan ni. Suruh dia propose lah mitigation plan. Kalau dia cakap apa aku letak satu lagi portable fire pump. It's good. Drop jadi P2. Mitigate the risk. Jangan Mana letak dapat risk kat nak kepala dapat sendiri. portable fire pump ambil masa lagi. Dia kena pakai Masalah emosi. yang orang Tak. fikir sebenarnya masalahnya bukan buat. Kejap. Ni kalau dia nak install portable fire pump pun take time juga dia nak cari apa semua. Tak. Portable fire pump pun design hardware boleh. Portable fire pump ini bukan cerita kapal emergency yang prime suction yang tak perlu di ini. Kau tengok portable fire pump orang macam mana? Dia tepi dia kocok. Emosi dia. Betul. Macam par robot tu Itu pun bukan dia comply, right? Emergency fire pump mesti stand priming. Kau tak perlu datang and kocok untuk naikkan dia punya pressure. Kalau kocok tu dah jadi stand priming lah. Itu pun dia comply yang tu. At least ada something lah. Betul tak? Dia tak pakai pump Ada elektrik backup ke dia? mitigation plan. Oh, pump elektrik je. You buat risk assessment. Cuma boleh Kan you cucuk cakap kalau elektrik. high risk you buat apa? Mitigate until as low as practicable. Betul? Betul. Kat sini, kes sini, tak apa je lah. You apply je lah. Ya? Itu Aku okey je, tapi kalau dah tak ada takbut Oh, semua kita dah kalau bagi dia kita orang tak boleh tak pakai mampu je cakap. Kan itu je dia Kalau nak kata ikut itu yang dia kata conflict of interest. Tapi nak macam mana? Dia kata kenapa sih? Kenapa bukan A1 Bagus A1? kita follow cuma kalau boleh dapat semua tu. Kita okey je. Kita boleh je bagi P1 tapi kau kena immediate kau ni lepas tu ni tak boleh pakai sebab ni. Tapi itu akan jatuh kepada apa tu? Kalau dia punya charter rate tu akan jatuh kepada
back balik kepada back charge kepada owner lah. Dia tak cakap apa. Ada yang latest Kan nak try tu. Macam tu try tu dia bagi tak apa yang sama tu buat. Dia cakap kita cakap sebelah 16. Kalau 16 tak ada susah juga 16 nak jaga bos. Kalau substitute kau pun boleh dapat. Substitute biasa. Kau boleh off fire tapi substitute tu bila kau nak dapat? Satu hal lagi. Jangan pening. Kalau melibatkan contoh sertifikat safety monument expire, janganlah berbelayar kapal. Tekanlah owner suruh panggil kelas surveyor esokkan untuk buat survey. Lepas tu jalan-jalan lah. Orang nak tanggung tulis untuk owner. Not worthy. Not worthy. Kita ada nak Berada di stesen tak, dia tak berada di stesen pilot yang sebab tu kita kalau boleh sebenarnya kat buat. Jangan ada terlalu rapat punya relationship dengan owner. Berkawan tak apa, duduk menari tak apa. Bila soal kerja, kau kata tapi ada dah belanja lobster pun. bukan kawan aku. Kita sama-sama. Habis lah kena Tak nak buat. Ramadan dah bagi ni. Bulan Ramadan dah bagi buffet. So, Itu Bukan. Sebab kalau contoh sertifikat dia expired, bukan salah you. Dia yang tak plan betul. Cepat next lagi ni. Bangun dapat jual. Memang sengaja. Dia tak supaya. Okey. Kalau Nanti memang kita bincang sertifikat tak secara supaya. detail last kali. Bila kita dia ada section pasal tu. Susah lah. Situasi yang mana bila P1 bila P2. Ya, kita sebelum dia expire, biasa kan orang dah ada schedule untuk dah so kita pun sendiri lah. Kita dah Untuk. renew apa semua lah. Okey. Boleh buat straight sikit lah jadi. Tak lah. Oil pollution bukan semua kapal ada. 400 buatan aja kan. Kalau bawah pada 400 at least dia satu Ya, statement kan of dia compliance dia kata under dia cover safety juga. radio kan. Ya. Faham kan? Dia tak mahu So kalau compliance dia tak 500 tak ada kalau tahu. macam buat dia tak payah lah. Kalau dia tak ada pun aku tak kisah. Tak perlu ada. Sebab dia tak perlu comply dengan mampu pun untuk kapal 400 gross tonnage yang dulu. Ingat kan? Solas 500. Perlu ada lah. Bawah 500 non convention, atas 500 convention. Safety radio 300. Walaupun dia solas, dia letak kat 300. 300 ke atas convention. Bawah pada 300 non convention. Radio. Oil pollution 400. Kat mana 400? Oil pollution, air pollution, sewage. Habis. Cik nak tanya yang macam convention dan convention tu, kalau convention memang kena comply lah kan. Kalau non convention tu comply boleh, tak comply pun tak apa lah. Tak. Non convention dia terikut dengan flag state requirement. Dia terikut dengan Malaysian flag ni. So far Malaysian flag tak keluarkan satu enforcement dekat IPP or IPP to be issued untuk kapal-kapal left hand quarter. Kalau kapal non-pakai, Nak bagi Apa ni? Ha? Mana IPP? No applicable ya. Nombor contoh Wobas. Ni flat top. NA lah nak cuba. Boleh pun tu je nombor 3 je. senang gila je kau boleh buat. Nak tukar. Aku boleh buat. Tak payah pening kepala. Ha? Siapa merimbut jaga kan? IM dengan ni. EM. EM wide. Aku nak pujuk EM lah atau pujuk IM. Masa saya tukar lah. Bahaya merimbut. Itu pun kadang-kadang terlajak tak buat kat Asia. Dah habis. Wah. Minta tolong kat aku. Ada tu eh. Apa kalau kau buat? Kau bagi je banyak observation. Bagi nanti dia yang kena. Okey. Tu lah, takut. IOP 400 ke atas. Especially kapal kejuara. Ni 38. Betul. Betul. Yang lepas itu aku rasa bawah pada 400 betul. Aku 59. Oh, betul. Kat dalam ni dia cerita pasal oil. Kat mana kau nak buat oil? Apa OWS standard kau pakai? Bila kau pergi spec kapal tu, kau kena nampak satu OWS. OWS tu tak nampak pun ada panel sistem KPM malam. Kau jangan bagi mas sendiri. Kau kena tengok dalam supplement dia tu. Dia tanda dekat kod mana. Kalau tulis OWS saja tanpa ada stopping device dan alarm, kira that OWS comply. Dia ada certain layer kena comply. Bukan semua kena comply dengan KPM malam pun.
Audible. Tapi walaupun dia tak ada panel oil content meter tu, tapi dia still working as 15 ppm malam. Maksud dia bila reach 15 ppm dia ubah bakal Auto. tapi dia tak bagi alam meter indicator tak. Dia terus bekerja sendiri. So dalam supplement tu ada tulis pangkah. Check di belakang tu. Ada masa nanti buka-buka kan. Boring-boring macam untuk habis. Semua dia cerita belakang. Pasal dia compile dengan software ke tak, dia ada discharge connection ada berapa, ataupun dia ada discharge connection ke tak, dia tanda dekat bawah-bawah. Dekat bawah punya kan section tak fikir banyak. Sebab bila nak masuk orbit kena buat kan. Kapal mula-mula nak masuk orbit kena datang dulu kan. Kita tak fikir. Bukan tepati. Ha? Bukan tepati. Bukan yang nama tepati. So dia boleh voting dengan tepati tu. Okey lah. Malah dia tunjuk masa tu. Sebab itu tu agak hot yang dia. Ini semua salah JAI. Dulu Semudang nak semua MMF lah. Cari aku. Dia kata kita buat ada opportunities. Aku tak setuju sama tak. You tengok tepati buat orbit dengan kita buat orbit. Apa lebih lagi? Betul lagi kemas banyak. Betul. Dia buat tepati. Ada serta-serta. Kalau sebut nama. Dia minta nombor daripada operator. Berapa operator tu boleh disebut kau? Tu dah konflik. JIA cakap kita naik konflik, third party kena buat lagi konflik. So kalau kita buat, bukan nak ni lah, tapi kita tak pernah bawa komersial dan limited. Kita naik kompor. Kapal kau cantik, aku puji kau. Kapal kau tak cantik, aku tak keji kau. Aku cakap tak cantik lah. Okay. Pasal terpasti tu simpan dah. Agak susah kita. Tapi kita screening kan? Kita screening. Okay. RPP ada isu tak kat sini? Item RPP apa? Oil kat book. RPP. OWS. Lepas tu disposal minyak ke darat. Itu semua RPP. Apa sahaja menyebabkan oil? RPP. Tapi oil kopi kosong kan? Tak ada rekod. Buku baru. The best is what? Train engineer. Tiket orang boy. Yes, sekalian. Software, equipment, software manual. Macam software manual macam tukang software manual. Tiba-tiba AA Teknik jual company dia ataupun tukar ship manager. Dan di OC dia bukan AA Teknik, maknanya company A lah. Okay? Software kena tukar. Dia tak boleh pakai software ni tadi. Kalau boleh lah. Manual lain tak apa. Manual lain tak apa. Dia boleh pakai maintain. Macam stability bulat apa semua maintain. Tak ada masalah. Tapi software kena tukar. Tapi kalau owner dulu, or di OC ataupun team manager dulu agree untuk pakai yang dia punya tu, kalau aku is up to them. Tapi last kena review balik. Buat the process dia sama. Apa yang maksud software tukar? Dari segi konfigure dia kena take a look, review balik. Sebab software tu kan ada siapa yang to be report apa semua tu. Oh, isi. Software file lah. Kontak lah. Tak Dia untuk vessel, kontak. stability vessel. Personal kontak. Bagus Nak implement kontak dia vessel. lama lagi lah. Tapi software kena tukar. Kalau tukar ship manager software. Okay. IAP. Ini cerita pasal udara lah. Wait. Dia nama lain tak boleh. Maksudnya kalau aku tengok benda ni, aku confirmkan adakah machinery on board is certified by Mudi. Adakah enjin-enjin dia pakai tu certified assembly tak? Macam mana nak tahu? Dekat belakang tu ada satu lain daripada sertifikat lain, tengok validity and survey kan. Dekat supplement tu dia akan cerita ada satu box. Okey, enjin satu this particular dia comply tier berapa? Untuk tier 1 kapal yang bid sebelum 2011 yang sampai 2021 Tier 2 2021 and above onward sampai 2026 pun Tier 3. Normally janganlah salah dulu. Tapi kita just ambil satu vessel. Dia ada 3 genset. Satu genset hilang. Dia tak ada register dalam tu. Hilang. Bukan hilang, genset tak hilang. Particular genset tu tak ada. Oh. Dia tak declare dalam Ha. IAPP. Hmm. Wrong lah, salah.
Sebab setiap enjin kau dibekalkan dengan technical file lepas dia. Dengar, technical file. Individual enjin dibekalkan technical file sebab dalam tu ada semua detail of enjin. Shock, NOx, shock habis semua shock lah ada. Dia akan beritahu consumption enjin atau particular of the vessel enjin. Daripada technical file tu dia kena hantar ke kelas. Kelas kena issue EIA petition. EIA petition terpakai untuk individual enjin, bukannya untuk semua enjin. Faham kan? Dia tak boleh kata ni lah, satu ni untuk semua enjin. No, it's wrong. Satu enjin, satu je. Lepas tu daripada situ dia copy AIPP punya particular tu masuk dalam IAPP supplement. IAPP supplement tu dia akan declare power engine tu berapa. Ini terpakai untuk enjin 130 kW ke atas saja. Enjin bawah 130 kW tak perlu. Mampu hanya cover perintah enjin untuk 130 kW ke atas, except enjin untuk emergency genset. Emergency genset tak perlu ada EIAPP. Tak mandatory. Kalau dia ada bagus lah. Kalau lah kata you naik tengok ada emergency genset tapi tak ada EIAPP, it's not wrong. Satu enjin tu saja yang tak perlu ada EIAPP. Yang lain semua kena ada. Even though enjin for the trade. Kalau kena besar kan, moving pakai enjin sendiri, bukan pakai power kapal kan. Itu pun kena ada EIAPP. Genset kapal. Genset lain. Genset. Oh, itu check. Itu check. Orbit inspector patut check. Lepas tu kita 2 hari. Kata kapal. 2 hari. Ha? Tak ada. 3 hari tu. Kita 130 kilo ke atas. Dalam tu juga ada cerita requirement yang dia comply untuk SOX, SOX. Sebab setiap tahun berubah. Daripada berapa persen ke berapa persen, sekarang 0.5%. Satu. Dia tak ada masalah untuk tak buat orang. Sebab tak buat orang normally pakai diesel kan. Betul. MGO. Dia ada masalah untuk kapal besar. Sebab dia kena punya pun scrubber lah apa semua. Scrubber pun dia ada open scrubber, closed scrubber. Malik Malaysia kata tak boleh pakai open scrubber. Pakai macam lah. Itu politik kita punya plan. Ya. Bawa balik chopper lain macam. Jadi function tu macam mana untuk enjin? Bawa chopper. Lain macam. Jadi chopper tu tak ada. Kago lah, kago. Pasal chopper tu kau sedia kago. Kau sedia kago lah. Kau sedia kago. Bukan kata kau letak satu portable engine, kau boleh comply. No, sistem portable engine. Engine kapal yang asset equipment of war. Kagu lah. Yang portable genset kau outside the lain, box. itu kau sedia kago. Kadang-kadang kena 3. Tapi offshore pelik-pelik tau. Jangan gila-gila pula. Tak macam ni. Tak ada nak cakap. Chopper tu kan Banyak lain kau ni. Tak ada lah. Ini dah dulu mana ada. Kita kapal tu siap bawa cukup. Itu ikut kapal kita dah ikut. laki dia biasa kalah dengan kita betul tak? Kita buat benar betul. Ini pun sama lah. Dia ada certificate, dia ada supplement. Kalau dia ada certificate saja tak ada supplement, finding P1 sama apply. Tapi contoh kan, kau ada certificate concert, dia punya issue 1/1/2021. Ketika kau tengok 4E dia, 1 pada bulan 5 2019. Lagi Tak boleh cek semua. tak ada Tak tak. boleh. Tak boleh. Kami kat luar. Sebab bukan apa, Mula tu aku cek beli. Mula-mula aku masuk lah. Take over lah. tu kita Ada yang sekarang ni. mesej kelas akan review dulu. Pergi. Kalau sama, lepas tu dia malas dia tak pergi. issue. Tapi dia nak angkat kerja normally dah issue sekali lah. Sebab nanti ada clear. Macam inspector macam kita akan cakap, kita tak tahu, kita bagi Kita tahu. bagi mula-mula bagi Air. kawan yang dia dah takut. Okey, Ini special. sewage pump air. Air beauty pun 400 kan. 400 ke tanah. Ini mampus kan. Mampus 400 ke atas convention. 400 ke bawah non-con. Normally non-con Malaysia dia tak issue certificate. Jangan minta. Okey, sewage. Dia tak ada supplement. Dia hanya satu cert saja.
Lalu kena lebih This requirement sebenarnya untuk kapal yang rate tak international 960 voyage tan punya itu je with atas 400 cross table and also passenger 12 orang, bukan passenger 12 orang. Accommodate people is 12 orang, maknanya merekru lebih pada 12 orang. sebab kita Tapi sama let's say kita add on benda ni 4 sebab dia kata kalau tak ada civil thermal plant ataupun holding tank dekat kapal bila dekat port, apa yang nak cover dia? Takkan kita nak pollute kita punya sea. So paling buta pun kalau korang tengok kapal yang masuk atas kapal yang tu, kalau ada holding tank cukup lah. Kalau nak tahu dekat civil tu dia akan tulis depan tu dia ada thermal plant ke holding tank. Holding tank minimum size 1 meter. Kecuali dia pakai One meter cube untuk yang holding tank saja. Kalau dia ada series thermal plant, kecil sikit pun tak boleh. That's minimum pemampu. macam towing rope Willis boleh Satu meter cube, satu functioning tanah. dia. Kan? Itu minimum requirement pemampu untuk holding tank. Satu kamu ada kelas So tengok lah. Normally kalau you ada series holding tank, issue cert normally. Tapi kalau tak issue cert pun tak, macam obvious kena confirm balik. ada yang obvious Dia ada tak proses dia punya series dekat port dalam port. Port lah kapal port dalam port. Okay, aku tanya satu benda lah. Dia buat kat mana sekarang? apanya Dalam port. Ini ha? Yalah, kau cakap malam kat laut ni. Dia Melayu. Port limit. Dia masa dia ambil kapal tu lah. Ni Tak, sewage ini buang kat kita mana? tak bot dekat dalam port. Tak bot korang. Dia tak keluar sangat kan, dia main dalam tu je kan. itu malam-malam pukul 12 malam tidur Untuk memenuhi syarat memang dia cakap dia kelipat. Nanti kita bayar pergi ambil kapal. bila masa kapal-kapal kita keluar bila masa kalau kita keluar SBM pun dah nak SBM pun stay within port limit Kan, itu masalah kita sebenarnya. Tak boleh kita benda kau ni juga. Sebab kita enforce something yang kita tak ada sendiri. Faham tak? Kita nak enforce tapi kita tak nak kaji kita cukup ke tak? Macam Singapura contoh, dia nak enforce sewage. Dia ada bot untuk diambil. Dia terus masukkan fee, port fee tu. One of them sewage, garbage. Bot yang diambil, yang tak minum tu. kita punya Kita team kan ada. Kita enforce. Okey. Follow. Tapi masalah dia, ada company yang nak try to go for this way. Maknanya ikut Singapura, kita nak ambil kontrak lah. Untuk this. Political issue. Aduh. Politik pula, bagian 20% tak ada. Aduh. Dengan nak kira, bagi fraud tadi ya. Itu masalah kita. Kita nak enforce something. Macam-macam kita enforce. Balas water. Yang kita tak ready pun kita enforce. Apa jadi kat shop owner sekarang? Nak comply di tu. Kan setengah juta ni. Equipment dia. Setengah juta. Kan buat close tu. Kalau ada emergency, mampus. Nak balas dia balas tak boleh. Kan? Okey. naik straight kan. Sewage, straightforward. Tak ada MO survey Jangan minta MO dan semua lah. Sewage, satu-satunya sertifikat dalam ada sertifikat IEC pun nama. Sewage one of certificate yang tak ada MO survey. Jadi dia issue sekali, validity dia 5 tahun. Tahu. Okay? Tapi annual kena test kat Kalau terima plan kena test lah cuma dia. Dia tak ada supplement Ya, dia dah ada tu. Particular tu ada. Okay. Ni International Energy Efficiency Cert untuk 400. Tapi yang tengok kapal kecil pun dah ada lah comply. Tak tahu apa tapi dia comply kan tak ada lah. Pernah dengar SEMD? Management of your punya fuel lah. Kan? Tu dia kena ada plan tu satu approved by class and also kena issue by IEEC ataupun International Energy Efficiency Cert. Ini pun permanent indeks tu kan Yes. dah start lah 2023 Permanent cert. belum Jadi jangan minta lah 5 tahun sekali. PTC kan? Mas, berapa mas? Last Ha? Take 5. Sebelah. Kita tak break je. Oh. tak ada break lagi Terlepas. sepatutnya ada break sepatutnya ada break Dalam jadual ada. tapi tak apa lah kita habiskan terus tengah hari lah Boleh habis awal lah. Take dulu. Kopi dulu. Take 5 ya Let dulu.